Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid kelas tahun 6 dedikasi yang cikgu kasih sekalian. Hari ini kita sambung PDPR kita untuk subjek matematik. Jadi bersedia dengan buku teks matematik tahun 6. Okey. Kita fokus kita pada hari ini ialah masih lagi dalam topik masa dan waktu. Fokus tempoh mengikut zon masa dunia. Ini subtopik terakhir dalam tajuk masa dan waktu. Jadi bersedia buka buku teks kamu muka surat 98. Okey. Di muka surat 98 sini ditunjuk tempoh mengikut zon masa dunia. Kita baca pernyataan nombor 1A ni dahulu. Seluruh dunia dibahagikan kepada 24 zon masa. Pengiraan masa bermula pada garisan 0 darjah, iaitu di garisan Greenwich di England, United Kingdom. Okey. Sebenarnya kita tahu di dunia ni mempunyai perbezaan waktu. Perbezaan waktu. Kita di London, kita di Rusia, di Mekah dan di Malaysia berbeza-beza waktunya. Kenapa? Kita telah dibahagikan mengikut zon, zon masa, kepada 24 zon. Okey. Zon masa ni garis titik kosong dia bermula di United Kingdom atau dipanggil garisan Greenwich. Garisan Greenwich ni berada di UK. Okey. Kalau tengok gambar ni, gambar peta ni, garisan titik Greenwich ni berada di UK. Jadi sepanjang garisan ni memanjang dari atas ke bawah sini, ini dipanggil garisan Greenwich. Ni daripada atas ke bawah ni. Jadi di sini dipanggil 0 darjah. Ataupun permulaan bagi jam kita, pengiraan kita ni. Okey. Tengok pernyataan budak perempuan ni. Waktu di Kuala Lumpur mendahului 8 jam daripada waktu di London. Waktu di Osaka pula mendahului 1 jam daripada waktu di Kuala Lumpur. Kita tengok budak lelaki cakap, jadi beza masa di antara Kuala Lumpur dengan London ialah 8 jam. Waktu di Osaka pula berbeza 1 jam berbanding waktu di Kuala Lumpur. Okey. Kita berada di panggil longitude 8. 8. Maksudnya sini 24 zon masa. Maksud sini di dunia ni telah dibahagi kepada 24 zon masa. Maksudnya ke timur 12 zon masa. Cikgu terangkan tu. 12 zon masa. Ke barat ada 12 zon masa. Jadi 12 jadi 24. Okey. Jadi kita tengok pernyataan tadi dia cakap waktu di Kuala Lumpur mendahului 8 jam di waktu London. Maksudnya contoh di sini di London dia cakap London United Kingdom ni contohnya pukul 12 tengah hari. 4 Jun 2016. Jadi maksudnya 8 jam ke hadapan. Maksud dia Kuala Lumpur ni berada di zon masa yang ke-8. Maksud dia mendahului 8 jam masa ke hadapan berbanding dengan London. Jadi pukul berapa? Jadi kita kena gerakkan dia 8 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pukul 8 malam, 8 PM, 4 jam pada hari yang sama. Manakala dia cakap Osaka mendahului 1 jam daripada waktu Kuala Lumpur. Maksudnya Osaka ni berada di hadapan sikit 1 jam. Mungkin di garisan zon masa yang ke-9. Jadi dia kena tambah 1 jam. Jadi tambah 1 jam lagi. Jadi di Osaka pukul 9 malam pada waktu yang sama, 4 Jun 2016. Okey.
ni sebagai pengenalan lah. Okey, kita kenal, kita tahu kenapa waktu di negara-negara lain berbeza, kerana dunia ni, kita ni dibahagikan kepada 24 zon masa. Kalau di garisan barat ni dia akan berkurang, sebelah barat ni akan berkurang masa daripada bermula di garisan Greenwich ni. Tengok B pula, berpandukan contoh DA. Okey, pukul berapakah di Malaysia jika waktu di London Kingdom pukul 3 petang. Okey, contoh di London sekarang ni pukul 3. Berapa waktu di Malaysia? Maksudnya pukul 3 waktu petang, dan tambah 8 jam lah. Beza kita dengan London ke depan 8 jam. Maksud kamu kena tambah 8 jam. Jadi dia nak memudahkan kamu, dia menggunakan kaedah tukar pada sistem 24 jam. Jadi 15 jam, 15 ni ialah 3 petang tambah dengan 8 jam, 0800. Okey, sifar tambah 5 tambah 8, 13 naik 1 tambah 1, 23 jam. 23 ni adalah pukul 11 malam. Ini cara pengiraan, cara guna bentuk lazim. Kalau kita guna gerakan dari pukul 3, 8 kali. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pukul 11. Pukul 11 malam pada hari yang sama. Okey. Jadi ni pengenalan lah, perbezaan waktu. Kenapa adanya perbezaan waktu? Okey, seterusnya. Okey, sini kita nyatakan tarikh dan waktu di Kuala Lumpur jika waktu di Osaka ialah jam sifar pada tarikh 31 Mac 2013. Okey, maksudnya sini maksudnya Osaka berada di mana? Osaka berada di sini, di depan kita. Malaysia berada di sini. Malaysia dan Osaka beza tadi berapa jam? 1 jam. Okey. Jadi kita boleh buat garis nombor. Di sini diajar menggunakan muka jam. Okey, cikgu guna garis nombor. Kita tahu sini di Osaka. Sini Osaka. Okey. Kita tahu tadi pukul berapa? Sifar. Dah pukul pagi dah. Pukul 12.30 minit pagi. 31 Mac. Okey. 31 Mac 2017. Apabila Osaka, Kuala Lumpur berada di sini, Osaka berada di depan kita. Beza kita 1 jam. KL ni dengan Osaka beza 1 jam. Jadi kita nak cari pukul berapa waktu KL sekarang ni. Kalau pukul 12. Jadi sebelum pukul 12, pukul 00, jadi 23. Kalau cikgu ambil sini. Tadi 2, 3, 3, 0. Beza sejam sini kan. 2, 3, 3, 0 tambah 1 jadi 24. 3, 0, 24 ni jadi 00 nilai dia. Jadi tapi ini tarikh akan berubah ni 31. Waktu 31, waktu sebelum dia ialah 30. Hari yang ke-30 Mac. Sebab lepas pada pukul 12 1 minit tu ialah dikira hari yang baru, tengah malam. Okey, kita tengok sini
penyataan dia. Jadi undurkan 1 jam daripada waktu Osaka. 12:30 malam ni terundurkan 1 jam. Jadi pukul 11:30. Dan hari pun turut berubah, undur 1 hari sebab kita dah melangkaui hari yang baru. Okey. Waktu di Malaysia ialah jam 23.30 atau pukul 11.30 malam atau PM bertarikh 30 Mac 2017. Okey. Okey. Berdasarkan nombor 2 ni ialah soalan nombor 2. Kata menara jam di Auckland menunjukkan waktu jam 4 jam lebih awal daripada waktu menara jam Bukit Fraser. Pukul berapakah waktu di Auckland jika menara jam Bukit Fraser menunjukkan 10.15 minit pagi? Okey. Bukit Fraser, kamu kena tahu Bukit Fraser ni berada di mana? Di Malaysia. Okey. Dan Auckland ni berada di, bukan di Malaysia, di New Zealand. Jadi dia negara yang berbeza, zon masa pun berbeza. Bukit Fraser ni berada di Malaysia. Dan di sini cakap 4 jam lebih awal. Maksudnya Bukit Fraser dengan Auckland ni beza zon masa dia 4 jam. 4 jam. Okey. Dan dia kata pukul berapakah waktu Auckland jika menara jam Bukit Fraser menunjukkan pukul 10.15 pagi. Okey. Sini kita tahu beza Auckland dengan Bukit Fraser ni adalah 4 jam. Okey, sekarang ni untuk memudahkan kamu tukar dia kepada sistem 24 jam. 10 pagi jadi 10.15 ataupun jam 10.15. Okey. Tambah dengan 4 jam. Kita buat bentuk lazim. 10 ni ialah rumah jam. Ni ialah rumah minit. Jadi 4 jam letak di rumah jam. Minit tak ada sifar-sifar. 5 tambah sifar 5, 1 tambah sifar 1, sifar tambah 4, 1 turunkan. Okey. Dapatlah jawapan dia jam 14.15 minit. Ataupun dalam sistem 12 jam pukul berapa tolak dengan 12 tolak 14 tolak 12 jadi pukul 2.15 minit petang. Kita kena perlu tahu New Zealand berada lagi timur daripada kita. Okey, jadi kita dapat jawapan dia pukul 2.15 minit petang. Di sini dia kata menggunakan cara 1, dia tambah sejam-sejam, 10 suku, 11 suku, 12 suku, lepas tu 1 suku, 2 suku. Dia menggunakan kaedah sejam-sejam ataupun macam cikgu ajar tadi guna kaedah bentuk lazim. Cara 2 ni kaedah bentuk lazim. Okey, nombor 3 dan nombor terakhir sekali pembelajaran kita hari ini. Argentina berada di sebelah barat Malaysia. Beza masa di antara kedua-dua negara ialah 13 jam. Tentukan waktu dan hari di Argentina sekiranya Malaysia pukul 9.40 pagi hari Khamis. Okey. Kita kena ingat kita Malaysia ni berada di timur. Jadi Malaysia sini di barat, Argentina berada di barat. Di barat. Argentina ni berada di barat. Beza kita dengan Argentina adalah 13 jam. 13 jam. Jadi tengok di sini Malaysia pada pukul 9.40 gunakan garis waktu untuk lebih selamat. Pukul 9.40 pagi hari Khamis. Dan kita perlu tahu bila kita melintasi pukul 12
12 tengah malam ni, dia akan berubah tarikh ni hari Khamis. Bila saja melepas pukul 12, dia akan masuk hari yang baru. Jadi dia kata beza ialah 13 jam. Okey, jadi kita pun 9.40 1, lepas tu undur 9, 8.40, 7.40, 6.40, 5.40, 4.40 pagi, 3.40 pagi Khamis, 2.40 pagi Khamis, 1.40 pagi Khamis, 12.40 pagi Khamis. Okey, bila lintas saja pukul 12, dia masuk hari Rabu dah lah. Pagi tengah malam ni. Okey, 11.40 malam hari Rabu. Berapa dah tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagi 3. 10.40 malam Rabu. 12, 9.40 malam Rabu, dan 13, 8.40 malam hari Rabu. Jadi 13 jam beza kita dengan Argentina. Jadi kita dapatlah waktu di Argentina adalah 8.40 malam hari Rabu. Kita sudah 9.40 pagi hari Khamis. Beza kita dengan Argentina ialah 13 jam. Jadi waktu di Argentina ialah pukul 8.40 PM hari Rabu. Okey. Jadi cikgu harap kamu sedikit fahamlah. Jadi sila jawab latihan di link yang cikgu sediakan. Macam biasa, sila bersedia dengan pen dan kertas. Assalamualaikum.